Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berminat untuk menceritakan berkenaan dengan sebuah komik, iaitu komik Budak Getah, siri yang ke-50. Budak Getah ni sebenarnya One Piece lah. Tapi kalau ikutkan sebenarnya aku tak suka pun dengan One Piece ni. Sebab apa, dia punya lukisan dia, stroke lukisan dia tu serabut. Dengan dia punya tulisan, dengan lukisan dia yang serabut tu, aku sebenarnya tak berminat pun. Komik yang pertama sekali yang aku baca. Jadi sebab apa dia boleh menimbulkan minat aku? Mari kita tengok apa punca dia, siri ke-50, Jubli Emas. Nak menjadikan cerita, pada suatu hari masa dekat universiti, aku terjumpa satu komik ni lah dalam satu bilik kosong tahun 2008, lebih kurang 13 tahun yang lepas. Jadi nak hilangkan boring, aku pun bacalah buku ni. Tajuk dia Budak Getah volume ke-50. Okey, kepada sesiapa yang baru pertama kali membaca komik Budak Getah volume yang ke-50 ni, okey, kita boleh tengok volume ni dia bermula dengan babak Kapten Lanun ni, iaitu Monkey D. Luffy berlawan dengan Gecko Moria, iaitu seorang Oka Shishibukai. Yang aku pun masa tu tak tahu apa benda ni Oka Shishibukai ni. Babak pertarungan tersebut dia sebenarnya telah sampai ke penghujung, di mana pelukis iaitu Eiichiro Oda ni dia menggambarkan karakter yang sedang luka parah dan berdarah-darah satu badan ni. Yang menariknya, kru Monkey D. Luffy ni dia percaya bahawa kaptennya boleh menang. Sehingga kan ada satu babak tu, salah seorang kru yang bernama Roronoa berkata, "Diam sikit kalau mahu menyaksikan pertunjukan. Awal lagi kami dah menewaskan Moria." Okay, masa tu Monkey D. Luffy dia tengah menggunakan Gear 2. Jadi kalau macam pembaca baru macam aku ni akan confirm tertanya-tanya macam mana Gear 1 tu, ataupun mungkin akan ada Gear 3, ataupun mungkin ada Gear reverse kan. Macam sesuatu benda yang contohnya macam melanggar hukum alam bila kuasa yang digunakan oleh pihak musuh iaitu Gecko Moria tarik ambil bayang-bayang lawannya dan menggunakan pula kekuatan lawannya. Benda ni bagi aku pelik lah. Yang berfikiran rasional, benda ni sebenarnya tak tergambar pun dekat idea kita. Tapi pelukisnya Eiichiro Oda ni dia boleh sampai tahap macam tu sekali. Okey, ada satu babak tu iaitu watak utama Monkey D. Luffy ni dia telah terkurung dalam black box. Kuasa yang dilancarkan oleh Gecko Moria, dia macam kotak hitam. Kemudian ditumbuk, lepas tu dipijak sampai penyek. Tapi tiba-tiba watak utama ni boleh selamat macam biasa kan. Masa tu aku confuse, aku tak tahu pula yang watak utama ni Monkey D. Luffy ni sebenarnya ada kuasa getah. Patutlah aku tengok tajuk komik ni, nama dia Budak Getah. Bila watak dalam komik tersebut yang bayang-bayangnya telah dicuri oleh Gecko Moria, jasadnya akan hilang bila terkena cahaya matahari. Sebab babak berlawan ni adalah pada waktu malam. Jadi masa tu dah nak pagi, matahari pun baru nak muncul. Okay, ada satu babak ni digambarkan sampai dah separuh jasad dah hilang sampai ke paras pinggang. Monkey D. Luffy ni berjaya mengalahkan musuhnya Gecko Moria. Siap dia seru ni bayang dia sendiri, kalau kau hendak menjadi Raja Lanun, kau mesti mengengkau aku dengan rapat-rapat. Sampai macam tu sekali. Terus Monkey D. Luffy ni dia menggunakan serangan jet shell tepat pergi ke Gecko Moria. Lalu Gecko Moria ni dia dah memuntahkan lebih kurang 1000 bayang-bayang sehingga kan bayang-bayang tu kembali kepada tuan dia. Jasad yang dah tinggal separuh tu boleh jadi penuh balik. Confuse aku. Sampai macam tu sekali. Tak logiknya buku ni. Sampai kakak kata, buku apa ni rasa macam nak campak buku ni kan. Tapi bila hero dah dapat mengalahkan musuh tu, yang menariknya tiba-tiba ada berlakunya plot twist. Masa tu aku mati-mati ingatkan kumpulan hero ni sebenarnya dah menang pun. Tapi tiba-tiba salah seorang kru Monkey D. Luffy ni iaitu Nami berkata,
aku terlupa kewujudannya. Rupa-rupanya ada lagi musuh di pulau tu. Tapi kalau ikutkan sebenarnya tempat yang mereka berlawan ni sebenarnya bukanlah pulau. Dia sebuah kapal yang sangat besar. Kapal tu bernama Thriller Bark. Okey, musuh ni pun yang muncul ni adalah bertaraf Oka Shichibukai, sama seperti dengan musuh yang pertama tadi, Gecko Moria. Nama musuh yang baru ni adalah Bartholomew Kuma. Tadi musuh yang dia kalahkan pun sikit punya susah dia nak menang, sampai luka parah, hero pun boleh pengsan. Ni tiba-tiba muncul pula lagi satu hero yang bertaraf Oka Shichibukai. Okey, kalau ikutkan watak komik ni jangan cakap lah, memang tak logik sebab kita boleh tengok badan besar, kepala kecil, kaki pun kecil juga, tapi dia boleh bergerak dengan pantas. Lepas tu ada pula kepala besar sama pula dengan badan. Ada pula tu badan manusia, kepala haiwan. Memang tengok watak-watak dia memang lawak macam tak logik kan. Bukan macam, memang tak logik pun. Okey, masa tu tengok memang masak lah, sebab nak lawan lagi seorang musuh bertaraf Oka Shichibukai ni. Dengan hero utama ni, Monkey D. Luffy pun dah lembik, dah pengsan dah. Tiba-tiba muncul pula yang baru, Bartholomew Kuma ni. Tujuan dia datang adalah untuk memusnahkan semua orang yang berada ke atas kapal tu, sebab kononnya adalah arahan daripada pihak kerajaan untuk menutup rahsia kekalahan Gecko Moria. Maksudnya Bartholomew Kuma ni sebenarnya dia dah tahu dah Gecko Moria ni confirm akan kalahnya. Jadi dia akan buat malu Oka Shichibukai bila ada yang kalahan. Yang si Kuma ni pula sebenarnya ada kuasa pantulan kat tangan dia. Okey, Bartholomew Kuma ni sebenarnya dia bagi tawaran dekat kru Monkey D. Luffy. Dia kata, aku beri satu jalan kepada kau semua, tapi kamu kena serahkan kepada kepala Luffy bertopi jerami tu kepada aku. Jadi, aku tengok satunya bagus komik ni adalah nilai persahabatan lah. Sebab semua kru hero ni, Monkey D. Luffy ni jawab dengan serentak, kau jangan mimpi. Dia terus lancarkan dia punya serangan dia, Ursa Shock. Bom mampatan yang besar yang dilepaskan dekat atas pulau tu, semua hancur, bangunan-bangunan runtuh, semua orang tewas masa tu. Bila mana Bartholomew Kuma ni nak ambil Monkey D. Luffy ni, tiba-tiba orang kanan dia iaitu Roronoa ni entah daripada mana dia muncul, datang menyerang Bartholomew Kuma ni. Dah kena bom pun dia masih boleh selamat je. Hebat tak hebat pembantu Captain Captain Monkey D. Luffy. Okay, Roronoa ni dia sedar sebenarnya dia tak boleh nak lawan Bartholomew Kuma, apatah lagi dia nak kalahkan. Jadi dia dah tawarkan diri dia sendiri untuk menggantikan Captain dia, Monkey D. Luffy. Lalu dia berkata sebenarnya Luffy ni ialah seorang lelaki yang ingin menjadi Raja Lanun. Aku masa tu tambah pelik sebab apa cerita ni mana satu yang betul ni, kenapa hero nak jadi Lanun? Tahu aku Lanun ni jahat, lepas tu nak jadi Raja Lanun lah, lagilah pelik kan. Tiba-tiba muncul pula daripada belakang satu lagi kru Monkey D. Luffy iaitu Sanji, yang turut menawarkan kepalanya bagi menggantikan Captain dia. Kalau nak tahu, dia Sanji ni sebenarnya ada tukang masak dekat atas kapal Monkey D. Luffy ni, sebab masa tu dia ada sebut minta maaf, kamu carilah tukang masak yang lain. Kalau persahabatan memang aku respect cerita ni, sebab bila baca tu sampai meremang bulu roma. Jadi masing-masing dah berebut nak tawarkan diri berkorban demi Captain dia. Tapi yang bagusnya Bartholomew Kuma ni, selepas dia menyaksikan pengorbanan kawan-kawan Monkey D. Luffy ni, dia cuma tawarkan kesakitan dan keletihan yang dirasai Monkey D. Luffy semasa berlawan dengan Gecko Moria. Macam mana bentuk dia? Okey, bentuk dia macam belon tapak tangan beruang yang dilepaskan daripada badan Monkey D. Luffy. Benda tu yang Zoro terpaksa tanggung sebagai syarat untuk selamatkan semua kru dia, termasuklah Captain dia. Dia kalau rasa sikit pun dia dah menjerit macam tu, apatah lagi dia rasa yang belon besar ni kan. Bila dah selesai, dia tengah kru Monkey D. Luffy ni pelik, Captain dia selamba macam biasa, sihat walafiat. Malahan sebaliknya pula Roronoa ni pula yang cedera parah. Dia pengsan sampai tak sedar diri. Semua kru Monkey D. Luffy masa tu pelik kan,
Sebab apa Roronoa ni boleh cedera sampai macam tu sekali? Bagi aku sebenarnya Bartolomeo Kuma ni baik. Sebab apa? Daripada sisi lain, dia sebenarnya tujuan dia adalah untuk merawat Monkey D. Luffy ni. Sebab sebelum dia meninggalkan Thriller Bark ni, dia ada sebut dia memang anak kau Dragon. Tak ramai kru Monkey D. Luffy yang tahu cerita di sebalik apa yang berlaku. Di mana sebenarnya Roronoa ni dia telah menawarkan dirinya untuk berkorban bagi merasa segala kesakitan dan keletihan yang dirasai oleh Monkey D. Luffy semasa melawan Gecko Moria. Yang tahu Sanji lah, itu pun selepas diceritakan oleh dua orang Lanon lah. Masa tu Sanji pun beri amaran kepada dua Lanon ni supaya dia tidak menceritakan kepada sesiapa. Takut nanti apa kata Luffy lah, pendirian Luffy bila dia tahu cerita yang sebenar. Dan lagi seorang kru yang tahu adalah Nico Robin. Telinga dia boleh muncul pula kat tempat lain. Jadi aku rasa tu mungkin dia punya kuasa dia. Antara adegan yang menarik juga, bila Brook ni, seorang lelaki rangka yang berambut Alpro yang telah lama mati dan dia hanya tinggal tulang je, tapi dia masih hidup. Sebab apa? Dia masih mempunyai roh. Itu pun salah satu kuasa yang aku rasa muncul daripada memakan buah syaitan. Masa tu Brook ni dia sambil main piano, dia telah menawarkan diri dia untuk menjadi seorang kru kumpulan Lanon yang diketuai oleh Monkey D. Luffy ni. Okey, masa tu Monkey D. Luffy ni dengan bersahaja terus bersetuju dan berkata boleh. Dan pada masa yang sama, masa tu kru lain berteriak dengan serentak, dengan mudahnya dapat menyertai. Jadi maksudnya semua orang yang masuk kru Monkey D. Luffy ni susahlah kalau ikutkan kan. Ni pun adalah salah satu sebab apa aku berminat dengan jalan cerita ni. Sebab apa? Aku nak tahu mana dia boleh dapat semua kru dia yang cerita kawan malahan sanggup untuk berkorban nyawa untuk dia sendiri. Jadi yang baru masuk ni adalah Brook. Dia merupakan ahli muzik dalam kumpulan kru Monkey D. Luffy ni. Yang maksudnya bertambahlah kru Monkey D. Luffy ni yang tahu cerita di sebalik pengorbanan Roronoa ni. Sebab apa? Masa Roronoa menawarkan kepala dia, Brook masa tu dia sedar, tapi dia memilih untuk berdiam diri saja. Jadi cerita budak getah ni dia sebenarnya menarik bagi aku kan. Bila aku baca komik yang ke-50 ni, aku terus berminat dan aku cari komik-komik yang sebelum ni, dan aku cari pula yang sambungan dia. Dan benda yang paling menarik sekali pasal komik ni, walaupun dah 13 tahun aku baca, aku masih simpan lagi komik ni. Memang macam ni lah. Asal aku jumpa pun macam ni, sekarang pun macam ni. Dia komik budak getah yang pertama sekali aku baca. Layan.